Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Taqribul Ikhwan pada halaman muka surat 15, baris yang paling bawah sekali. Baris yang paling bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan yang lima kemudian daripada sifat wujud itu dinama akan yang lima selepas daripada sifat wujud dinamakan dengan sifat salbiyah. Ini kesinambungan kita pada pertemuan yang lalu, di mana setelah mana pengarang kita membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah bermula daripada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsih dan juga wahdaniyah, maka diselitkan oleh pengarang kita, iaitulah Ayah D. Sekam rahimahullahu ta'ala, menyelitkan hal perbahasan berkaitan dengan kategori-kategori sifat, menyelitkan perbahasan berkaitan dengan istilah-istilah sifat yang kita belajar, yang mana ianya suatu perkara yang eloklah untuk kita untuk memahami perkara-perkara ini, meskipun ianya bukanlah suatu perkara yang wajib ataupun bukanlah sesuatu perkara yang mesti fardu ain ke atas kita untuk mengetahui akan perkara ini. Akan tetapi pengarang kita mendatangkan sebagai perbahasan kita, sebagai perbahasan untuk percambahan bagi ilmu kita. Di mana pada pertemuan kita yang lalu kita membahaskan berkaitan dengan sifat nafsiyah. Di dalam pembelajaran tentang sifat yang bermula daripada wujud, qidam, baqa hingga wahdaniyah, maka di sana ada namanya kategori pada istilah ulama usuluddin menamakan dengan sifat nafsiyah. Maka sifat nafsiyah ni terkena kepada sifat wujud. Yang mana sifat nafsiyah ni ialah sesuatu yang menunjukkan kepada diri benda tu. Sifat wujud ni ialah maknanya kita faham kepada diri sesuatu tu yang ada. Maka oleh kerana itu dinamakan sifat wujud ni dengan sifat nafsiyah. Itu satu. Telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian lepas daripada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Ada 5 lagi.
Adapun qudrat iradah kita tak belajar lagi. Sampai wahdaniyah ni dulu. Baik, wujud masuk dalam kategori sifat nafsiyah. Kemudian 5 daripada tu pula, hak lepas daripada wujud, kidam hingga wahdaniyah. Ini dia. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan yang 5, kemudian yakni selepas daripada sifat wujud itu. Hak 5 selepas daripada sifat wujud apa dia? Kidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah itulah. 5 ni 5 sifat ni hak ni pula dinamakan akan dia, diletak namakan akan dia, akan 5 hak selepas daripada wujud ni diletak nama oleh ulama usuluddin pada istilah. Dia buat nama panggilannya, digelarnya dengan sifat salbiyah. Gelaran dia. Qidam, dia panggil apa? Sifat salbiyah. Baqa', dia panggil apa? Panggil sifat salbiyah. Mukhalafah, digelar dengan apa? Sifat salbiyah. Qiyamuhu binafsih, digelarkan apa pada istilah ilmu dipanggilnya? Sifat salbiyah. Wahdaniyah, digelarkan apa? Digelar dengan sifat salbiyah. Itu gelaran dia, kategori dia. Sebagaimana kita belajar tajwid lah. Bila kita belajar tajwid, dia ada istilah-istilah dia. Yang mana istilah-istilah itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Mak jaih, mak asli, dan lain-lain daripadanya tidak ada. Nabi tak ajar. Cuma ulama yang mengkelaskan kategori-kategori tersebut. Ulama yang mensusunkan kalau baca ini begini, huruf ni bertemu huruf ni, nama hukumnya bagian pada istilahnya. Maka kita kalau tak pandai tajwid, dengan maksudnya tak pandai nak bicara berkaitan dengan macam ni dinamakan apa dalam ilmu tajwid? Mak asli ke mak apa? Tak apa, tak menjadi satu dosa pun. Kerana itu hanyalah perkara yang diletakkan supaya memudahkan kita. Akan tetapi hak wajibnya baca dengan betul. Baca sebagaimana hak Nabi SAW, tepat dengung kena dengung, tepat panjang kena panjang, hak panjang 2 harakat kena panjang 2 harakat contohnya. Tak tahu pun mak asli benda tu. Tak apa. Tak menjadi satu kesalahan. Kerana nama-nama istilah ni adalah dimunculkan supaya kita faham, supaya mudah kita nak belajar. Huruf ni, nama dia mak apa? Huruf ni bertemu dengan hak ni, nama dia apa dia? Dikelaskan oleh para ulama akan perkara-perkara tersebut. Demikian dalam ilmu usuluddin. Demikian dalam pembelajaran kita ini. Sifat wujud dikelaskan oleh para ulama, namanya sifat nafsiyah. Kemudian qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah digelarkan pula sifat salbiyah. Dikelaskan dalam kata sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Yakni sifat salbiyah ni yang bangsa ternapi, yang jenis tak ada barang yang tak layak dengan Tuhan. Itu panggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni ialah satu sifat yang mana dari sudut pengertian, dari sudut makna bagi satu-satu sifat itu kita faham tidak ada perkara yang tak layak di Allah Ta'ala. Itu dikelaskan dengan sifat salbiyah. Contoh benda yang tak layak di Allah apa dia? Ada awal. Ada awal perkara yang tidak layak pada Allah, di Allah. Ada tarikh lahir
benda yang tak layak di Allah. Ada permulaan benda yang tak layak di Allah. Maka benda hak tak layak di Allah Ta'ala ni, ada permulaan, ada awal benda hak tak layak di Allah, tak ada benda ni. Maka kita belajar di sifat qidam. Apa maksud qidam? Qidam maksudnya ialah dari sudut terjemahan dulu, sedia kala. Apa maksud sedia kala? Tidak ada permulaan bagi ada Allah. Maka kita menafikan ada awal bagi Allah. Sifat qidam dari sudut maknanya ialah tidak ada di Allah Ta'ala awal. Maka awal ni benda tak layak. Maka Allah Ta'ala tidak begitu. Itu makna bagi sifat qidam. Maka dinamakan dengan sifat salbiyah. Dikelaskan di dalam sifat salbiyah. Ini kalau kita tak ikut perbicaraan kita pada perbicaraan sifat-sifat Allah yang terdahulu, akan menyebabkan kita terpinga-pinga dalam masalah ni. Kalau tak ikut hak dulu, tak faham hak dulu, akan terpinga-pingalah kita dalam masalah ni. Ini sifat salbiyah. Sifat salbiyah maksudnya dari sudut pengertian tiap-tiap sifat ialah membawa arti benda hak tak layak di Allah tidak sama sekali. Baqa'. Apa arti baqa'? Dalam bahasa Melayu, kekal. Makna kekal apa makna kekal? Makna kekal ialah tidak ada akhir. Maka akhir ni benda tak layak di Allah. Maka kita menafikan dengan kata tak ada. Akhir di Allah Ta'ala ni, penghujung bagi Allah Ta'ala ni, akhir ni tak ada di Allah Ta'ala. Jadi makna baqa', tidak ada akhir bagi Allah. Ternafi di Allah Ta'ala benda yang tak layak. Itu baqa'. Kemudian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tak serupa Allah dengan perkara yang baru. Serupa Allah dengan perkara yang baru, itu tak layak. Maka tidak di Allah Ta'ala serupa dengan perkara yang baru. Itu dia panggil sifat salbiyah. Suatu sifat dari sudut maknanya menafikan perkara yang tidak layak di Allah. Kemudian sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsih? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Terjemahannya dengan bahawa Allah tak berhajat kepada sesuatu. Berhajat pada sesuatu tak layak di Allah. Allah tak berhajat kepada sesuatu. Maka tidak berhajat pada sesuatu ni dia panggil ternafi perkara yang tak layak di Allah. Perkara yang tak layak di Allah tu ialah berhajat pada sesuatu. Maka ternafi, tidak begitu. Itu dia panggil sifat salbiyah. Yang terakhir ialah wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Satu, esa. Apa maksud daripada wahdaniyah? Tidak berbilang-bilang. Berbilang-bilang ni benda yang tak layak di Allah. Maka benda yang tak layak di Allah ni ternafi. Tak ada benda tu di Allah. Tak berbilang-bilang Allah Ta'ala. Namanya sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah ni ialah sifat yang bangsa ternafi perkara yang tak layak dengan Tuhan. Jadi qidam hinggalah wahdaniyah namanya sifat salbiyah. Dikelaskan dalam sifat salbiyah. Dan beza antara sifat nafsiyah dengan salbiyah itu, bahawasanya nafsiyah, yakni sifat wujud itu, tidak menunjuk di atas ternafi barang yang tak layak dengan dia, dengan Allah.
Sifat ada, sifat wujud ni bukanlah satu sifat yang kita reti sesuatu yang tak layak di Allah. Bukan. Hanya bila diceritakan, yakni diceritakan oleh orang, kata adanya Allah Ta'ala. Bila orang kata Allah ada, Allah bersifat dengan ada, maka menujulah hati yang mendengar, tertujulah, fahamlah hati orang hak mendengar perkataan yang mengatakan Allah tu ada. Faham pada kitanya, hati kita fahamnya kepada zatnya, zat Allah Ta'ala jua. Faham kepada zat Allah Ta'ala tu yang ada. Maka dinamakan sifat nafsiyah. Adapun pada salbiyah, yakni adapun pada sifat salbiyah, contohnya seperti sifat qidam. Bila sebut sifat qidam, maka menujulah hati yang mendengar. Fahamlah kepada kita apabila orang tu dengar, orang cerita kata sedianya Allah Ta'ala. Orang duk cerita kepada kita Allah ni bersifat dengan sedia kala, Allah bersifat dengan sifat qidam. Faham kepada kita yang mendengar kepada ternafi awal dan ternafi mulanya, mula Allah Ta'ala. Kerana maksud bagi sedia kala tu tidak ada awal, tidak ada mula. Maka faham kepada kita bila kata qidam, tidak ada awal, tidak ada mula, itu dikatakan sifat salbiyah. Dan kiaslah yang lagi-lagi, iaitulah sifat baqa', mukhalafah, qiyamuhu binafsih, dan juga wahdaniyah, sebagaimana yang telah kita hurai tadi. Habis kat situ. Dan diri benda yang direnti pada sifat salbiyah itu, dan diri benda yang direnti pada sifat salbiyah itu, yakni apa yang kita faham daripada makna tiap-tiap sifat daripada sifat salbiyah itu, ianya adalah semata-mata sungguh jua. Ianya adalah semata-mata benda sifat tu ialah sungguh sahaja. Bersalahan tak serupa pada sifat ma'ani yang lagi akan datang ni. Mana sifat ma'ani? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu kelas dia, dia panggil sifat ma'ani. Itu kita kena ingat lah tu. Ni pertambahan ilmu saja ni. Sifat wujud, nama dia apa? Sifat nafsiyah. Sifat salbiyah ialah qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Ada lagi sifat ma'ani, nama dia. Apa dia sifat ma'ani? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Itu sifat ma'ani, nama dia. Baik. Dia kata di sini bersalahan pada sifat ma'ani yang lagi akan datang sebutnya. Maka sifat ma'ani ni contohnya seperti orang cerita kata Allah bersifat dengan kudrat. Misalnya, contohnya, bila kita kata Allah bersifat dengan kudrat, Allah ada sifat, sifat Allah ialah sifat kudrat antaranya, maka menujulah hati kita, kita orang yang mendengar, orang yang kata Allah ada sifat kudrat ni, faham kepada kita, kepada satu perkara, kepada satu sifat yang ada ia satu sifat tu di zatnya, zat Allah Ta'ala, dan menujulah kita kepada zatnya Allah Ta'ala itu dengan jalan lazim. Apa maksud? Iaitu tiap-tiap sifat ma'ani tentu ada di zat yang ada sifat padanya, pada zat tadi. Jadi maksudnya di sini, sifat ma'ani ialah satu perkara yang kita kena faham bahawasanya sifat ma'ani ni ialah sifat yang bangsa ada. Sifat ni terbahagi pada dua. Kita kena faham, sifat ada dua. Ada sifat yang sungguh, ada sifat yang bangsa ada.
Sifat wujud, sifat qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 6 sifat ni duduk dalam kategori sifat yang sungguh. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basa, kalam, 7 ni berada dalam kategori sifat yang bangsa ada. Sifat yang bangsa ada ni nama dia sifat ma'ani. Sifat yang bangsa ada ni maksudnya kudrat tu ada. Allah ada. Sifat kudrat ni ada. Ada di mana? Ada di Allah Ta'ala. Yang mana tiap-tiap benda yang ada sah dilihat. Boleh dilihat. Maka sifat kudrat andainya akhirat kelak kita maklum ahli syurga di antara nikmatnya yang paling besar dapat lihat Allah. Dapat lihat Allah ni ialah satu nikmat yang besar bagi ahli syurga. Maka boleh lihat Allah. Kerana Allah tu zat yang ada. Maka sah dilihat. Cuma lihat tu mukhalafah. Baik, kudrat ini pula sifat yang ada. Ada di mana? Ada di Allah. Allah bersifat dengan kudrat. Jadi di situ sifat kudrat ni ini pun kalau Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding, kita boleh lihat akan sifat kudrat itu sendiri. Zat Allah yang ada, sifat kudrat tu pun ada. Ada di mana? Ada di Allah Ta'ala yang mana Allah bersifat dengan sifat kudrat. Demikian sifat iradah, sifat yang bangsa ada, sifat ma'ani dia dipanggilnya pada istilah. Demikian sifat hayah, sama, basa, kalam. Ini semua 7 sifat ialah sifat yang bangsa ada. Takdirnya kalau Allah Ta'ala membuka hijab, boleh dilihat, sah untuk dilihat akan sifat-sifat tersebut yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana sifat tu sifat yang bangsa ada. Tu dia panggil sifat ma'ani. Adapun wujud hingga wahdaniyah dipanggil sifat yang bangsa sungguh sahaja. Bangsa sungguh ni maksudnya kita faham sahaja. Hakikat sifat tersebut tidak ada. Hakikat wujud tidak ada. Hakikat kidam tidak ada. Hakikat sifat baqa' tidak ada. Hakikat tu. Diri sifat baqa' tidak ada. Diri sifat mukhalafah mana ada? Diri sifat esa mana ada? Hanya kita faham sahaja. Faham dengan makna tidak ada awal Allah Ta'ala. Itulah nama sifat kidam. Faham kepada kita Allah tidak ada akhir. Itulah dikatakan Allah bersifat dengan baqa'. Faham kepada kita Allah tak sama dengan makhluk. Itulah nama Allah bersifat dengan mukhalafah. Faham kepada kita Allah tak berhajat pada sesuatu. Itulah yang dikatakan Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Faham kepada kita Allah tu tidak berbilang-bilang. Faham kepada kita Allah tak berbilang-bilang. Itulah namanya sifat wahdaniyah. Jadi sifat-sifat tersebut hanya kita reti sahaja. Hakikat diri sifat tu ada atau tidak, itu tidak ada, hanya sungguh sahaja. Itu payah juga tu, jangan-jangan dengar. Jadi sifat ada 2. Ada sifat bangsa sungguh, ada sifat bangsa ada. Kalau kita nak buat contoh pada diri kita, makhluk ni sama juga. Contoh kita remote ni dikatakan jirim, zat makhluk nama jirim. Mana sifat dia? Sifat dia yang pertama putih. Sifat yang kedua pada dia ialah pendek. Jadi remote ni ialah jirim, yang dikatakan zat makhluk mesti berjirim, zat Allah tidak berjirim. Zat makhluk berjirim, remote ni jirim. Bila jirim dia mesti ada sifat. Mana sifat dia? Satunya putih, yang keduanya pendek kita kata. Mana sifat hak sungguh?
Mana sifat yang bangsa ada? Sifat yang bangsa ada ialah putih. Putih ni dinamakan sifat bangsa ada. Itulah dikatakan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat bangsa ada. Sifat ma'ani di makhluk ialah putih. Kerana dia ada. Putih ni. Cuma dia tak boleh duduk seorang-seorang diri dia, tak boleh. Putih, nak keluarkan putih, duduk seorang diri dia tak boleh. Dia kena ada di benda lain. Sebab tu nama dia sifat. Jadi sifat putih ni sifat yang bangsa ada. Sebab apa kita kata dia sifat bangsa ada? Kerana dapat dikesan dengan pancar indera mata kita. Tiap-tiap benda yang boleh dikesan dengan mata, tiap-tiap benda yang boleh didengar, tiap-tiap benda yang boleh dicapai, sifat itu namanya sifat yang bangsa ada. Apa ni tiap-tiap benda yang dapat dikesan dengan penyentuh dipanggil sifat yang bangsa ada. Panah boleh sentuh. Ada, maknanya benda tu ada. Tiap-tiap benda yang boleh dilihat panggil sifat tu sifat yang bangsa ada. Tiap-tiap benda yang boleh didengar panggil sifat tu sifat yang bangsa ada. Jadi putih ni benda yang dapat dikesan dengan mata. Sebab tu dikatakan sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Cuma kita tak bolehlah nak keluarkan putih duduk seorang diri. Tapi hakikatnya kalaulah takdirnya menyalahi adat, boleh. Kerana putih tu yang ada. Dia tu ada, putih-putih tu ada. Ada di mana? Ada di remote. Kerana dia tu sifat, dia tak boleh duduk seorang diri dia. Dia kena ada di zat. Zat tu ialah remote. Di jirim tu. Yang kedua ialah panjang. Panjang ni pendek, kita kata pendek ataupun panjang, ikutlah sama je. Panjang ataupun pendek ni sifat yang sungguh. Kita reti sahaja. Mana dia panjang? Tu remote. Hakikat panjang, manakah panjang? Pendek, hakikat pendek, manakah pendek? Kita tunjuk pada remote. Kalau putih dapat dikesan tadi. Inilah pendeknya. Itu dia panggil reti. Hakikatnya tidak ada. Hanya kita reti benda tu pendek, benda tu panjang. Hanya reti sahaja. Benda tu bulat, hanya kita reti sahaja. Itu dipanggil sifat bangsa sungguh. Biar kita nampak kat situ. Jadi sifat wujud, kidam baqaq mukhalafah qiyamuhu binafsih wahdaniyah, sifat bangsa sungguh. Hakikat sifat tu nak tengok tak boleh. Kerana benda sungguh saja, reti saja, faham saja. Adapun qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam, hak ni sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Manakala sifat bangsa ada sah untuk dilihat. Andai Allah Ta'ala buka hijab di akhirat untuk untuk lihat zat Allah, maka jika Allah buka hijab untuk lihat sifat kudrat, boleh dilihat. Kerana ianya sifat yang bangsa ada. Habis kat situ. Jadi pendek-pendek lah. Nanti takut kita pening pula. Hendaklah kamu sedar dan tahu bahawasanya sifat nafsiyah dan salbiyah itu sungguh pun bukan perkara yang ada pada Tuhan, maka dinamakan sifat juga. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Masih lagi pada perbahasan sifat berkenaan. InsyaAllah satu siri lagi baru kita masuk pada perbahasan sifat-sifat kudrat. Jadi kita nak sambung untuk kitab seterusnya, iaitulah kitab Munyatul Musalli. Muka halaman, muka surat 21, baris yang ke-10 daripada atas. 21, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, setelah mana pengarang kita menekankan kepada kita supaya kita mengekali berjamaah, maka setelah daripada itu, kata pengarang kita,
Dan demikian lagi, setengah daripada pekerjaan yang dicita-citakan akan dia akan pekerjaan, yakni setengah daripada perkara-perkara yang dituntut oleh agama, ataupun setengah daripada perkara-perkara yang ditekankan oleh agama, yang dititik beratkan oleh agama. Apa dia? Duduk ia seorang pada saf yang awal. Duduk beradanya kita pada saf yang awal ni sesuatu perkara yang dituntut oleh agama. Sesuatu perkara yang ditekankan oleh agama, yang tak boleh ataupun yang tidak sayugia untuk kita melepaskan peluang tersebut. Kerana apa? Kerana kelebihannya besar. Antara kelebihan dia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awal. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah yusalluna 'ala saffil awal, berselawat Allah dan juga para malaikat kepada mereka-mereka yang berada pada saf awal. Berselawat Allah kepada mereka yang berada di saf awal dengan maknanya Allah turunkan rahmat kasih sayang dia. Malaikat berselawat kepada mereka yang berada di saf awal dengan makna malaikat meminta ampun kepada mereka-mereka yang ada di saf awal. Malaikat minta ampun dengan Allah. Jadi kira-kira kitanya macam mana? Allah beri rahmat satu. Jadi rahmat, tidakkah kita masuk syurga dengan rahmat Allah? Jadi kita berada di saf awal menyebabkan dapat rahmat Allah, maka kita tinggal dia, rugi. Yang kedua, malaikat minta ampun kepada kita, mereka hak berada di saf awal. Malaikat minta ampun dosa-dosa kita. Apa nak kira-kira malaikat ni yang tidak pernah buat maksiat, la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat senantiasa mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Malaikat ni tidak pernah derhaka kepada Allah. Jadi hak tak pernah derhaka pada Allah. Hak senantiasa buat apa yang Allah perintah. Duk berdoa pada Allah, ya Allah, apalah orang ni si fulan. Ya Allah, apalah dosa orang ni si fulan. Kira-kira Allah tak terima. Ni besarnya mereka yang berada pada saf yang awal rebut. Ini tak kita sila. Lah, demo gigi naik. Rugilah kita. Bagi kepada orang untuk dapat rahmat Allah. Kita bagi kepada orang supaya malaikat turun minta ampun dosa dia. Kita ni dia panggil berjuru tak kena tempat. Buat baik tak kena tempat. Kononnya baik, awak lah. Mendahulukan orang tersebut. Padahal ketika itu kita telah terlucut kelebihan yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Itu sah yang awal. Hadis lain pula Nabi SAW sabda, "Lau ya'lamun nas." Kalau kamu tahu, kata Nabi SAW, hei manusia, kelebihan azan dan juga kelebihan berada pada saf awal, tidak ada dapati cara yang lain untuk mendapatkan azan dan juga untuk menjadi tukang azan ataupun untuk berada di saf awal melainkan dengan cara mengundi. Kena mengundi. Pakak berebut belaka. Sudah nak buat macam mana? Kena mengundi. Nak ceritanya betapa besarnya kelebihan kita berada pada saf yang awal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi katanya di sini, di antara perkara yang perlu ditekankan kepada kita, perkara yang perlu kita titik beratkan, yang di antara perkara yang dituntut oleh syarak, ialah beradanya kita pada saf yang awal dan memenuhkan akan dia akan saf yang awal
dan meratakan akan dia, yakni mensamakan akan dia akan sah yang awal. Ini benda yang dituntut oleh syarak, yang hendaklah kita menitik beratkan perkara ni. Duduk sah awal, kemudian penuhkan sah awal. Jangan bagi tak penuh. Kalau tak penuh ada syaitan tepi kita. Cuma sekarang ni kita berada pada maknanya pada posisi yang darurah umpamanya, di atas perintah kerajaan umpamanya, supaya mencegah daripada penyakit-penyakit tertentu. Itu tak ada masalah lah. Situasi kita sekarang begitu. Tapi bila di umum seperti normal, seperti biasa nanti, maknanya kena kita memenuhkan sah-sah yang awal ni. Kena penuh, kena mensamakan sah yang awal ni. Kerana besar fadilatnya, fadilat sah tersebut, sah awal tersebut. Maka yang terlebih muakkad, maka bermula yang terlebih muakkad, yang terlebih kuat, yang dituntut itu, di antara perkara-perkara hak paling kuat dituntut oleh agama dari sudut berjemaah, ialah berjemaah pada sembahyang Jumaat. Hak ni nombor satu sekali. Sebab apa? Solat berjemaah pada sembahyang Jumaat ranking yang pertama. Kerana berjemaah pada Jumaat itu wajib aini. Benda wajib. Nak sembahyang seorang solat Jumaat tak boleh. Wajib aini, mesti kena syarat dia berjemaah. Berjemaah tu pula dalam mazhab kita 40 mestilah daripada kalangan orang hak mustautin di situ. Mustautin maknanya orang hak memang kosak di hati dia nak mati sini, nak jadi kubur sini. Itu dia panggil mustautin. Macam saya ni, hak ada hati cerita suatu hari kelak nanti peceng nak balik Kelantan, nak balik Kota Baru, tak dikatakan mustautin sini. Hanya bermukim di sini, menetap saja di sini. Ada pemusafir, orang hak mari 3 hari. Itu musafir nama dia. Musafir, mukim, mustautin. Musafir, ni hak orang mari balik. Tu musafir. Mukim hak duduk lama lebih daripada kadar musafir tadi. Itu dia panggil mukim. Walaupun maknanya lama sekalipun, tapi hati dia nak balik macam-macam mana di tanah air dia. Mukim di sini. Hak mustautin ni hak memang nak mati sini, hak nak bertanah air sini, nama dia orang ni mustautin. Hak ni kena ada 40 syarat bagi Jumaat. Syarat bagi Jumaat. Itu ada syarat-syarat dia. Itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi berjemaah pada Jumaat tadi wajib aini. Kemudian berjemaah pada sembahyang subuh dan juga sembahyang isyak. Itu ranking yang kedua. Ini hak dituntut ni. Hak kuat tuntut sekali pada berjemaah Jumaat. Yang kedua, kita habiskan sedikit baru azan. Yang kedua, hak kuat berjemaah, hak dituntutnya pada solat subuh dan juga pada solat isyak. Kerana apa? Kelebihan dia besar. Nabi SAW sabda, "Man sallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili." Siapa yang solat isyak dalam keadaan berjemaah, seperti pahala dia berdiri malam sepanjang setengah malam. Maknanya malam maghrib sampai subuh, sehingga subuh. Separuh malam tu orang hak solat berjemaah isyak, seperti dia duk solat start daripada maghrib solat sampai pukul 1 ataupun sampai pukul 12. Tak henti-henti. Atau pahala dia besar sebanyak tu orang hak solat berjemaah isyak. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, "Wa man shalla subha fi jama'atin." Siapa hak solat subuh pada jemaah, hal keadaan dia berjemaah solat subuh,
faka'annama seperti dia shalla laila kullah, seperti pahalanya dia mendirikan malam sepenuh malam orang hak solat subuh berjemaah. Dia tak solat bangun malam pun dia, tapi kelebihan solat berjemaah di subuh seumpama start daripada maghrib solat sepenuh malam sehingga azan subuh. Itu pahala dia sebanyak tu. Itu lebih sekali solat berjemaah pada isyak dan juga pada subuh. Kemudian pada asar, solat berjemaah pada asar, itu ranking dia. Kemudian lepas daripada solat asar berjemaah, kemudian pada solat zuhur berjemaah, itu ranking dia. Kemudian pada maghrib, kemudian pada maghrib. Habis kat situ. Maka apabila kita ketahui wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam, jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.